Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Kontraktor projek yang akan mengambil alih projek sakit Kementerian Kerja Raya akan disaring ketat. Baiklah, kongsikan kepada kami perinciannya Nursila Talha. Ya, Tun Julia, kontraktor penyelamat projek di bawah Kementerian Kerja Raya akan disaring ketat termasuk dari sudut keupayaan kewangan, pengalaman, teknikal dan aset-aset syarikat bagi mengambil alih projek sakit kementerian. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu kontraktor penyelamat tersebut perlu melalui sekurang-kurangnya 3 saringan penilaian sebelum disah mendapat status kontraktor penyelamat. Dengan ada kontraktor penyelamat ini, mereka bila dah disaring, mereka mempunyai track record yang baik. Sebab itu kita lebih cepat untuk memulihkan projek. Tambah beliau, sekiranya projek berkenaan dibatal, ia akan mengambil tempoh yang panjang membabitkan proses tender projek dan reka bentuk projek sakit tersebut. Ini kerana kontraktor sebelumnya tidak menyerahkan reka bentuk pembinaan projek yang terbengkalai kepada kontraktor penyelamat. Datuk Seri Fadilah memaklumkan sebanyak 15 buah projek sakit di Sarawak dan Sabah di bawah kementerian tersebut. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas sesi libat urus bersama media Sarawak di Kuching. Dalam pada itu mengulas berkaitan peningkatan kos membabitkan projek sakit terbabit. Beliau berkata ia akan mengalami peningkatan kos apabila kontraktor gagal menyiapkan projek berkenaan dan projek-projek berkenaan terpaksa ditender semula berdasarkan kos semasa pembinaan projek. Mengenai projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, Datuk Seri Fadilah memaklumkan projek berkenaan telah mencapai 80%. Penghuni rumah Lambur dan rumah Panting di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin bakal menikmati bekalan air terawat menjelang pertengahan Jun tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata menerusi projek rakyat di bawah program grid bekalan air, skop projek itu melibatkan penyambungan sistem paip retikulasi paip utama di sepanjang 5.08 km dari sistem pam penggalak ke tangki tanah tinggi dan seterusnya diagihkan ke rumah panjang itu menggunakan paip agihan sepanjang 6.3 km. Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu pembinaan stesen pam penggalak pula melibatkan tangki sedutan berkapasiti 10,000 galon bersaiz 3.3 meter berkapasiti 25 mm. Sementara itu, pembinaan tangki tanah tinggi melibatkan penyambungan paip utama di sekitar kawasan Sungai Teniku kini berada dalam fasa pelaksanaan dengan kemajuan projek 35.59%. Projek tersebut katanya menelan kos RM5 juta dijangka siap pertengahan Jun tahun depan. Beliau memberitahu pemberita semasa tinjauan ke beberapa projek rakyat di Rumah Lambur dan Rumah Panting di Sungai Teniku, Jalan Miri Marudi. Dalam perkembangan lain, beliau juga memaklumkan projek tembok penghalang hakisan bagi Rumah Lambur Sungai Teniku yang dilaksanakan pada Ogos lalu siap dengan kos RM100,000. Di samping itu, kedua-dua rumah panjang tersebut bakal mendapat perkhidmatan capaian jalur lebar secara percuma melalui satelit oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang akan memulakan pembinaan pada Disember depan. Sementara itu, wakil penduduk Rumah Lambur Sungai Teniku menyambut baik kemudahan yang disediakan untuk rakyat khususnya di luar bandar. Saya kira dia masuk kemajuan macam 95% seperti bandar sudah rumah ini. Kalau air yang sudah seperti bandar, tidak ada tinggalan projek-projek apa yang bermohon untuk penduduk sini. Terima kasih bagi semua pihak-pihak yang nolong Datuk di Kamtin, nolong rumah panjang. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Semua pusat pemberian vaksin PPV di bahagian Miri akan ditutup mulai esok. Bagaimanapun, Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri memaklumkan pelaksanaan pemberian vaksin akan diteruskan di klinik kesihatan dan fasiliti kesihatan swasta. PPV yang tidak akan beroperasi adalah PPV Eastwood Valley, PPV Curtin University, PPV Dewan Masyarakat Berkenu, PPV Dewan Masyarakat Beluru, PPV Dewan Masyarakat Sepupuk, PPV Dewan Suara Marudi dan PPV Dewan Terbuka Long Lama.
Individu yang belum mendapat vaksin atau vaksin dos penggalak boleh menghubungi klinik kesihatan dan fasiliti kesihatan swasta yang telah ditetapkan. Sementara itu, bagi individu yang belum mendapat vaksin di kawasan pedalaman boleh terus ke klinik kesihatan berdekatan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pusat Pemberian Vaksin Dewan Sukan Tatau telah memberikan lebih 1,674 dos suntikan vaksin penggalak kepada penduduk di daerah Tatau setakat semalam. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tatau, Dr. Faiz Mazlan, PPV tersebut mula beroperasi sejak 5 November lalu. Dr. Faiz berkata PPV Dewan Sukan Tatau menerima kehadiran penduduk sehingga 200 orang setiap hari. Keutamaan diberikan kepada penduduk di sekitar Tatau. So, mereka yang mempunyai temu janji melalui email sejahtera ataupun boleh walk in. So, kita menerima untuk kita meningkatkan dos penggalak dalam kalangan penduduk di Tatau lah. Sementara itu, ditemui selepas menerima suntikan dos penggalak guru-guru SMK Tatau, antara yang bersedia menerima dos penggalak secara sukarela. Booster dose ni dapat memberi lebih keyakinan untuk kita untuk meneruskan kehidupan seharian. Saya harap kawan-kawan yang lain dapat mendapatkan booster dose yang ketiga. Pada saya sendiri, saya ialah seorang guru, jadi saya perlu melindungi diri saya. Apatah lagi saya perlu berdepan dengan pelajar saya dan saya paling penting saya harus menjadi role model lah pelajar saya. Apabila mereka bertanya, haruslah saya jawab, ya saya lengkap, dos saya termasuklah booster. Manakala Tuai Rumah Ali dari Sungai Jelai Tatau juga berharap penduduk khususnya golongan berisiko mendapat suntikan dos penggalak di Dewan Sukan Tatau dengan segera. Cukup panas bagi semua, kai seminyak baku aja. Laban tu jaga tubuh kita hari kena sakit COVID-19 tu. Ngambil budi kontak kita, bukan semestinya kita nak boleh kena. Kita kena jaga budi kontak kita, ngambil budi kontak kita bisik kuat ge. Hari kena serang sakit COVID-19 tu. Bagi penerima vaksin Pfizer, mereka yang telah melepasi tempoh 6 bulan selepas suntikan dos kedua dibenarkan untuk menerima dos penggalak. Manakala bagi penerima vaksin Sinovac, tempoh 3 bulan diperlukan daripada tarikh menerima suntikan dos kedua sebelum menerima dos penggalak. Sejarah telakar di Sibu apabila sebuah skate plaza terpanjang di Malaysia akhirnya dirasmikan. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai, skate plaza dinamakan Sibu Active EU Space atau SACE itu merupakan skate plaza terpanjang di Malaysia berukuran lebih 100 meter. Dr. Anwar Rapai berkata dana sejumlah RM2 juta untuk pembinaan projek itu diluluskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam satu perjumpaan bersama beberapa orang wakil belia Sibu 3 tahun lepas. Dedahnya beberapa penambahbaikan juga akan dibuat di skate plaza itu. Kita akan buat cafeteria, open cafeteria up there. It's a very nice place up there. And when you sit there, you can see the surrounding, how they play, and that is one of going to be built by next month. Number 2, this place will be fully Wi-Fi. This is one of the thing that CM1. Beliau ditemui ketika melancarkan pembukaan skate plaza tersebut di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM50,000 untuk penganjuran pertandingan sukan ekstrim di skate plaza ini Januari tahun depan. Dr. Anwar yang juga penyandang Dun Nangka memberitahu lokasi itu akan dibuka kepada umum secara percuma sehingga satu tempoh diumumkan kelak. Selepas tempoh itu nanti, bayaran minima akan dikenakan untuk menanggung kos penyelenggaraan, keselamatan dan kebersihan tempat tersebut. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan.